Okey, jom kita lihat kepada suplemen yang pertama dan antara yang paling popular dalam kalangan fitness, iaitu protein. Makronutrien yang penting untuk pemulihan dan pembinaan otot. Ia sangat membantu bagi individu yang sukar memenuhi keperluan protein harian. Berbanding dengan individu biasa, keperluan protein bagi individu yang bersukan adalah lebih tinggi. Namun, ia bergantung kepada jenis sukan, matlamat komposisi badan, kekerapan latihan, tahap atlet. Oleh itu, tiada nilai yang tetap. Apa yang anda selalu lihat adalah lebih kepada satu range. Yang penting adalah untuk mencapai positif net nitrogen balance. Suplemen protein yang paling popular adalah jenis whey. Sebenarnya ia diperbuat daripada susu sahaja. Dalam proses penghasilan keju, enzim telah ditambah kepada susu dan apa yang berketul itu menjadi keju, manakala bahan sampingannya iaitu cecair yang mengandungi whey protein diproses untuk menjadi suplemen protein. Namun terdapat juga suplemen protein lain seperti whey protein yang telah diproses untuk membuang gula laktosnya sesuai untuk orang yang mengalami lactose intolerant, serta alternatif protein yang diperbuat daripada tumbuh-tumbuhan yang vegan friendly seperti protein soya, hemp protein dan kekacang pea. Dari segi kesan sampingan boleh dikatakan tiada sebab sekali lagi ini hanyalah makronutrien protein. Terdapat mitos di mana protein yang lebih akan merosakkan buah pinggang, namun ini telah dibongkarkan. Sebenarnya bagi individu yang sihat mempunyai fungsi buah pinggang yang normal, pengambilan protein yang lebih tidak akan memudaratkan. Kesimpulannya, patutkah anda mengambil suplemen protein? Jika anda mampu melengkapkan keperluan protein daripada pemakanan harian, contohnya ambil susu, telur, ayam, ikan, kalau itu sudah cukup untuk memenuhi keperluan protein anda, oleh itu anda tak perlu pun ambil suplemen protein. Tetapi anda kata kalau anda makan dengan lengkap dan seimbang pun masih lagi tidak mencukupi keperluan protein harian anda, barulah suplemen ini sangat membantu untuk anda melengkapkan kekurangan protein tersebut. Seterusnya adalah kafein dan suplemen mengandungi kafein. Kafein adalah natural stimulant ataupun perangsang semula jadi yang paling popular di dunia. Ia berfungsi dengan menghalang kesan adenosin, sebuah neurotransmitter yang membuatkan anda rasa penat. Oleh itu, kafein ini akan membuatkan anda rasa lebih peka, bertenaga, meningkatkan metabolisme dan mengurangkan persepsi penat. Ia boleh didapati secara semula jadi, contohnya dalam kopi, teh, koko, guarana. Namun, jika dalam bentuk suplemen, kafein ini boleh didapati dalam dos yang lebih tinggi serta boleh mengandungi bahan-bahan tambahan seperti taurine, kreatin, nitric oxide, branch chain amino acid ataupun BCAA, electrolytes dan banyak lagi, bergantung kepada jenama pre-workout anda. Walaupun kafein ini terbukti penggunaannya dalam peningkatan prestasi fizikal sukan, namun anda perlu membuat penilaian terlebih dahulu andai kata anda ingin mengambilnya. Pertama sekali, adakah sukan anda boleh mendapat manfaat daripada kafein ini? Ia lebih sesuai kepada sukan fizikal prestasi tinggi. Kalau anda mencuburi sukan skill sports seperti bowling ataupun dart, mungkin suplemen ini tidak sesuai untuk anda. Soalan yang kedua, bagaimanakah sensitiviti anda terhadap kafein dan adakah anda mempunyai masalah kesihatan yang menghalang pengambilan kafein? Kalau dengan minum kopi pun anda sudah boleh rasai kesan sampingan negatif seperti resah ataupun anxiety, degupan jantung yang laju, pening ataupun sakit kepala, kabur penglihatan, tidak boleh tidur, sakit perut, menggeletar, tekanan darah tinggi dan lain-lain, anda tidak digalakkan untuk minum kopi, malahan suplemen pre-workout yang mengandungi kafein yang jauh lebih tinggi. Akhir sekali, penilaian yang ketiga, teliti kepada kandungan bahan suplemen tersebut. Adakah ia mempunyai bahan yang terlarang ataupun berbahaya? Adakah ia mempunyai bahan yang anda tidak perlukan ataupun redundant sebab anda sudah mengambil suplemen lain? Tak kisah suplemen apapun yang anda ambil, sebelum anda membeli dan menggunakannya, buat penilaian yang terbaik supaya anda mendapat manfaat dan mengelakkan kesan sampingan. Suplemen yang berikutnya kita akan bercakap tentang kreatin ataupun dalam bentuk yang paling popular dan paling banyak dikaji iaitu kreatin monohydrate. Kalau anda ingat lagi tentang sistem tenaga manusia, kalau aktiviti tersebut kurang daripada 10 saat, aktiviti yang eksplosif, serta-merta instant, ia akan menggunakan sistem tenaga fosfagen dan antara bahan yang digunakan adalah kreatin fosfat. Walaupun badan kita boleh menghasilkan kreatin dengan sendiri, suplemen kreatin ini dapat membantu lagi dalam penghasilan kreatin fosfat, seterusnya meningkatkan prestasi ketika badan menggunakan
tenaga sistem fosfagen tersebut. Kajian menunjukkan suplemen ini dapat meningkatkan power output, seterusnya secara tidak langsung dapat meningkatkan jisim otot melalui masa protein sintesis yang lebih. Kreatin adalah antara suplemen yang telah lama ada. Pelbagai kajian yang telah dijalankan untuk membukti keberkesanan dan juga keselamatannya. Dari segi kesan sampingan pun boleh katakan tiada, melainkan ia akan membuatkan anda simpan air lebih ataupun water retention. Badan anda mungkin akan kembang sedikit lah. Jadi jika sukan yang anda ceburi menggunakan sistem tenaga fosfagen ini bersifat eksplosif, contohnya lari kecut, kad berat, suplemen kreatin ini anda boleh pertimbangkan. Apabila anda melakukan aktiviti fizikal untuk tempoh yang lama, sebagai contoh lebih daripada 1 jam, badan kita akan kehilangan garam elektrolit melalui perpeluhan, dan ini akan menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit ataupun electrolyte imbalance yang boleh menyebabkan simptom seperti penat, mual, pening, degupan jantung laju. Selain daripada perkara ini tidak bagus untuk kesihatan anda, ia juga dapat mengurangkan lagi prestasi anda. Oleh itu sangat penting untuk anda menjaga keseimbangan elektrolit ketika bersukan. Di sinilah suplemen elektrolit memainkan peranan yang penting. Secara asasnya suplemen elektrolit ini mengandungi garam mineral elektrolit yang diperlukan oleh badan yang lazimnya kita kehilangan ketika bersukan. Ia boleh didapati dalam minuman yang sedia ataupun dalam bentuk serbuk yang anda tambah sendiri dalam minuman. Terdapat juga yang mengandungi bahan tambahan seperti karbohidrat dan kafein. Kalau anda bersukan untuk tempoh yang lama, pengawalan elektrolit ini adalah sangat-sangat penting. Oleh itu, suplemen elektrolit ini boleh membantu anda. Suplemen seterusnya yang sering digunakan dalam baking hinggalah kepada bahan pencuci iaitu baking soda ataupun sodium bicarbonate. Secara ringkasnya, bagaimana ia berfungsi dalam aplikasi sukan? Apabila anda bersukan, antara bahan sampingan yang dihasilkan melalui sistem tenaga anaerobik adalah lactic acid. Konsentrasi lactic acid yang tinggi menyebabkan pH sel otot turun pada bawah tahap optimum iaitu 7. Jadi sodium bicarbonate ini bersifat alkali dan membantu mengawal keseimbangan pH pada tahap yang terbaik. Seterusnya, anda akan rasa kurang penat dan boleh membantu meningkatkan prestasi. Kajian menunjukkan suplemen sodium bicarbonate ini boleh membantu dalam sukan yang intensiti tinggi ataupun sukan interval training, sukan berselang. Namun ia mungkin tidak sesuai untuk semua orang kerana antara kesan sampingan yang anda boleh rasai adalah rasa kembung perut dan ketidakselesaan. Suplemen berikutnya yang saya ingin kongsikan adalah beetroot. Secara semula jadi ia mengandungi inorganic nitrites yang tinggi. Ini seterusnya bertukar kepada nitric oxide yang berfungsi untuk membesarkan saluran darah ataupun vasodilation dan dapat meningkatkan penghantaran oksigen dan nutrien kepada otot. Kesan ini mempunyai pelbagai manfaat pada kesihatan, namun untuk bersukan ia dapat meningkatkan prestasi dalam sukan endurance seperti berbasikal dan maraton. Dari segi kesan sampingan, tiada yang ketara melainkan kosnya yang tinggi dan juga mungkin rasanya yang tak sedap. Namun jika anda sendiri menceburi sukan endurance, tidak rugi untuk mencubanya. Akhir sekali saya ingin bercakap tentang suplemen, multivitamin dan mineral. Sama seperti untuk orang umum, penggunaan suplemen vitamin dan mineral ini hanyalah perlu dipertimbangkan setelah mengambil pemakanan harian yang sihat dan seimbang, ataupun anda tergolong dalam golongan tertentu yang lebih berisiko untuk mengalami kekurangan nutrien. Pemakanan harian atlet perlulah padat dengan zat supaya boleh mendapat kesemua nutrien tersebut. Namun jika risau masih tidak cukup, barulah boleh pertimbangkan suplemen vitamin dan mineral ini. Terdapat juga sukan yang tertentu di mana atletnya lebih berisiko untuk menghadapi kekurangan zat. Seperti sukan di mana pemakanan atlet adalah sikit untuk memastikan badan yang kecil dan ringan seperti gimnastik dan ultra endurance. Atlet yang berisiko tinggi untuk female atlet triad juga perlu teliti dengan pemakanan dan pengambilan zat mereka. Okey, itu sahaja antara beberapa contoh suplemen yang lazim digunakan. Sekali lagi, saya cerita secara ringkas sahaja. Kalau anda berminat, sila belajar dengan lebih lanjut dan lebih terperinci tentang suplemen-suplemen yang dinyatakan serta suplemen lain yang mungkin saya tidak cover dalam topik ini.